بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat kembali ke channel Mystic Horror. Apa khabar guys? Sihat? Apa yang anda buat time cuti hujung minggu ni? Pergi jalan-jalan ke? Berehat kat rumah ke? Masak ke? Kepada yang sedang bertugas, selamat bekerja lah. Kepada yang sedang bercuti dan beristirahat, selamat beristirahat. Dan kepada yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu. Dan pada malam ini pula pada video kali ini aku nak berkongsi satu kisah tentang pengalaman mencandak sotong. Rasanya semua orang tahu kot aktiviti candak sotong ni macam mana, tak perlu explain lagi kot. Kan ada yang tak tahu? Candak sotong ni aktiviti yang sangat popular dekat pantai timur. Dia ada musim dia. Dia kena ada musim dia baru pergi. Jangan pergi ikut suah hati. Dan mereka perlu sewa bot nak pergi candak sotong ni. Bukan senang. Diorang kena sewa bot. Kalau ada yang bot sendiri, alhamdulillah, bolehlah pergi jimat duit. Tapi yang tak ada bot ni kena sewa. Betul kan kalau saya salah? Dia selalunya berlaku dalam musim peralihan monsun kalau tak silap. Kan? Kalau saya salah, tolong betulkan. Siapa yang pandai, siapa yang arif, siapa orang Pantai Timur yang tahu tentang candak sotong ni. Kalau saya salah tersebut fakta, tolong betulkan. Tolong betulkan. Tulis dekat ruangan komen. Barulah betul. Sebab ni saya bercakap berdasarkan apa yang saya tahu sedikit tentang aktiviti candak sotong ni. Dan kisah ini diceritakan oleh seorang nelayan yang menyewakan bot kepada 5 sahabat. Kita bagi nama Pak Tam lah. Pak Tam ni dah ada bot fiberglass. Bot fiberglass ni rasanya siapa yang kerja nelayan mesti dia tahu bot fiberglass tu apa. Bot gantian kaca. Tak pun orang kaki pancing mesti dia tahu bot fiberglass tu macam mana. Jadi kisah ni bermula apabila Pak Tam menyewakan bot kepada 5 orang sahabat dan Pak Tam jadi pemandu. Pak Tam dibayar untuk bawa diorang. Diorang ni nak candak sotong. Dan 5 orang ni pula datang daripada KL kalau tak silap mengikut apa yang tulis dalam majalah Mastika ni. 5 orang sahabat ni pula bekerja dekat satu jabatan kerajaan. Jadi diorang mungkin dapat cuti kot. Diorang nak pergi candak sotong. Dan lupa aku guna lagu background ombak nak dapat feeling seolah-olah kita pergi ke laut. Dan latar belakang juga aku dah bubuh pantai, nampak sikit dekat close to nature. Okey, jadi kita teruskan dengan cerita. Jadi diorang ni pun order lah bot dengan Pak Tam kan. Diorang order ataupun tempah bot lah, reserve bot. Diorang order, booking. Okey, hari yang dijanjikan pun tiba. Dia orang pun pergilah Terengganu daripada KL. Bila dia orang sampai dah tak kat Terengganu, dia orang jumpa Pak Tam. Dia orang nak bot. Jadi Pak Tam ni pun sebagai pemandu bot yang diupah. Jadi bawa lah 5 orang ni. Dia orang packing apa semua barang siap nak tangkap sotong. Dia orang packing dulu dekat jeti apa semua persiapkan, bawa masuk bot. Jadi bila dah masuk dalam bot, semua barang semua dah lengkap packing. Pak Tam pun menghidupkan enjin bot dia lah. Menghidupkan enjin bot dia. Jadi dia orang pun bertolak daripada jeti tu. Pada waktu tu dalam pukul 5 petang, dia orang bertolak daripada jeti tu. Dia orang bertolak. Dia orang bawa bot, bawa pre bunyi bot. pre macam bunyi motor ada. Okey jap. Dia orang pun bawa bot. Bawa sampailah ke tengah laut. Dia orang pun start lah buatlah aktiviti tangkap sotong kan. Dia orang berumpan apa semua, dia orang lambung macam mancing dia orang mancing sotong tu mancing, letak umpan,
Kan, dia orang tangkap. Dan hasil tangkapan dia orang agak memberangsangkan ataupun agak banyak lah pada musim tersebut. Rezeki dia orang, letak umpan je dapat, letak umpan tak lama kena, letak umpan je tak lama kena. Tapi tak adalah sekejap sangat. Maksudnya di sini tangkapan tersebut, orang kata apa, laris. Tangkapan tersebut pada malam tu banyak. Letak umpan je tak lama kena, letak umpan je tak lama kena, kan. Dia orang ni punya seronok lah menangkap sotong ataupun mencandat sotong ni, membawa sampai ke malam. Dia orang punya asyik daripada ke petang tu membawa ke malam. Duk menangkap sotong. Okey, jadi bila dah sampai dekat dah sampai larut malam tu, tak adalah larut malam, mungkin dalam pukul 10 macam tu lah. Dan salah seorang daripada 5 orang yang sewa bot ni pun kata, "Pak Tam, jom balik Pak Tam, dah banyak dah ni." Dan Pak Tam rasa terkejut pada malam tu tengok tangkapan 5 orang sahabat ni begitu banyak. Kalau tak silap, kalau ikut yang ditulis dalam majalah Mastika ni, mencecah 50 kilogram. Begitu banyaknya rezeki dia orang pada malam tu. Dan Pak Tam ni rasa macam ada benda yang tak kena lah pada malam tu. Tangkapan dia orang betul-betul laku. Laku keras, kan, barang panas. Jadi Pak Tam ni pun tak cakap banyak lah sebab dia dibayar kan. Jadi aku je lah, dah dia orang nak balik kan. Takkan nak duduk lagi kat tengah laut tu. Dia orang pun bertolak lah balik. Start balik enjin bot. Dia orang pun pusing balik bot, balik. Dan dalam perjalanan balik tu, dalam lagi 1 kilometer nak sampai ke Beting. Bila 1 kilometer lagi nak sampai ke Beting, ataupun orang kata daratan lah kot, kan. Siapa tahu tolong betulkan lah. Jadi pada waktu tu tiba-tiba ombak jadi ganas. Ombak jadi macam, orang kata apa, ombak jadi macam out of control, kan. Dan tiba-tiba ada ombak besar hempas bot dia orang. Bila ombak besar tu hempas bot fiberglass dia orang ni, pecah. Pecah. Habis semua barang yang dibawa tadi tu berselerak. Tak tahulah ke mana hala. Sotong pun dah lari ke mana, kan. Sotong yang tangkap tadi tu pun dah cabut lari balik lah, kan. Sotong yang dia orang tangkap tadi tu. Habis barang alatan semua, tak tahu lah, berselerak kat laut tu. Yang ada cuma bangkai bot je lah yang masih timbul, kan. Ada setengah bahagian bot yang dah tenggelam, dah pecah, kan. Jadi Pak Tam ni berpaut pada satu pelampung ataupun satu, orang kata apa, bahagian cebisan bot tu. Nasib baiklah pelampung ada, cukup ada 5, 6 lah termasuk dia. Jadi Pak Tam ni pun kutip pelampung tersebut satu-satu, takut hilang. Sambil berenang tu lah, dia kutip, dia berenang pergi situ. Letih dengan gelapnya, dengan hawa birunya, kan. Pak Tam rasa terkejut pada malam tu, tak sangka nak jadi macam tu. Dan ternyata rasa tak sedap hati Pak Tam tadi pun dah bertukar jadi kenyataan. Jadi Pak Tam ni pun tak apalah, Pak Tam anggap ini ujian daripada Allah. Dugaan lah. Jadi Pak Tam ni pun tak putus asa cari 5 orang sahabat tadi ni. Cari tak jumpa. Cari tak jumpa. Jadi Pak Tam ni dah mula panik, takut apa-apa berlaku. Tak hidup ke, tak mati ke, kan. Mana tahu. Jadi Pak Tam ni pun mencari. Bila dah tak jumpa, Pak Tam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Tam azan. Dan Pak Tam tiba-tiba dengar suara minta tolong dari sayup-sayup. Tolong. Pak Tam dengar suara minta tolong. Jadi Pak Tam pun cuba berenang ke arah suara tu. Sebab Pak Tam ingat suara orang yang 5 sahabat tadi tu minta tolong. Tapi bila dia baru berenang beberapa jarak je, tak berapa meter je, dia berenang dalam beberapa meter baru dia terfikir, ini nak ke tengah laut ni. Kalau aku ikut suara ni, memang hanyut lah aku ke tengah laut. Jadi Pak Tam pun berhenti ikut suara tu.
Dan tak lama lepas tu, Pak Tam dengar suara manusia betul minta tolong. Tolong, kami kat sini, kami kat sini, kami kat sini. Suara orang minta tolong kan. Jadi Pak Tam ni pun berenang. Jumpa 3 orang. Pak Tam pergilah dekat 3 orang ni kan. Dia ambil pelampung yang dia bawa tadi tu. Kan, pelampung yang dia kutip tadi tu dia bawa, dia bagi seorang satu, berpaut. Tapi sekarang ni baru jumpa 3 orang. Lagi 2 orang tak dijumpai lagi. Jadi Pak Tam ni pun memulakan pencarian dia yang lagi 2 orang ni. Jadi Pak Tam pun berenang cari. Dibantu oleh 3 orang tadi ni. Memanggil lah nama kan. Si Fulan kan. Tak menyaut. Bertambah panik lah lagi Pak Tam ni. Dah lah dia pemandu bot kan, nyawa penumpang pula berada dekat bahu dia. Apa tak amanah kan, tanggungjawab. Jadi itu yang membuatkan Pak Tam risau terhadap keselamatan lagi 2 orang ni. Pak Tam ni pun berenang lah cari. Waktu dia tengah berenang tu, tiba-tiba Pak Tam berhenti. Sebab apa? Dia nampak ada satu kepulan asap hitam. Dan di sebalik asap hitam tu ada mata merah yang sedang pandang Pak Tam dengan 3 orang sahabat ni yang sedang cari kawan dia 2 orang. Jadi Pak Tam ni pun rasa takut jugalah. Tapi Pak Tam kumpulkan seluruh kekuatan dalaman dia untuk azan. Dia azan sama macam tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas dia azan macam tu, asap tu hilang. Lepas asap tu hilang, dalam 2 atau 3 minit selepas tu, dia dengar lagi suara 2 orang tu minta tolong yang dia orang cari tadi tu. Lah, rupanya ingatkan jauh benar. Rupanya dekat saja. Dalam beberapa meter. Nampak macam jauh kan, tapi rupanya dekat depan mata je kan. Macam lagi 5 meter lah depan dia orang. Apa lagi Pak Tam pun cepatlah dapatkan 2 orang tu, bagi pelampung, dan dia orang sama-sama tunggu bantuan tiba. Bayangkan duduk terapung kat tengah laut dengan tak ada orang lalu, tak ada bot lalu. Memang banyak bot lalu untuk Candak Sotong, tapi bot yang nak laluan yang dia orang karam tu, yang dia orang orang kata bot dia orang rosak tu, bot tak lalu. Dia orang terpaksalah tunggu tengah laut tu dengan ancaman makhluk halusnya kan. Dan makhluk yang macam asap hitam tadi tu, yang mata merah tu, ada duduk memerhatikan dia orang. Jadi Pak Tam ni pun dah rasa tak sedap hati sangat-sangat. Dah rasa tak selesa sebab benda tu asyik memerhatikan mereka. Jadi Pak Tam ni pun dia berberanikan diri cakap dengan makhluk tu, kalau kau nak ambil bot ni ataupun harta dalam bot ni, kau ambil lah, tapi jangan ambil nyawa 5 orang ni. Pak Tam cakap macam tu. Lama jugalah berinteraksi. Jadi lepas Pak Tam cakap macam tu, Pak Tam baca ayat kursi lah, ayat-ayat suci Al-Quran. Baca. Pak Tam hembus. Dan Alhamdulillah benda tu hilang. Dan dalam 10 ke 15 minit selepas tu, dia orang terapung dengan letihnya, dengan gelapnya, torchlight pun tak ada. Alhamdulillah, Allah lorongkan satu bot lalu dekat tempat dia orang lalu. Tempat dia orang terapung tu kan, dia orang sementara tunggu bantuan tu, ada bot lalu. Alhamdulillah. Jadi Pak Tam cepat-cepat angkat tangan macam ni, lambai kan, lambai nak bagi bot nampak. Dan kebetulan bot tu pakai lampu orang kata apa, lampu yang suluh tu kan, lampu yang kalau kita tengok lah, bot nelayan kan ada lampu macam lampu spotlight kan. Lampu spotlight tu kan, terang kan. Jadi bot tu nampaklah dia orang ni tengah terkapai-kapai minta bantuan. Alhamdulillah, mereka diselamatkan oleh bot tersebut. Jadi dia orang pun dibawa naik atas bot. Kelima-lima sahabat tadi pun tak ada kecederaan serius, cuma letih berenang terapung kat atas laut. Jadi bot tu pun bawa lah dia orang ke daratan. Bila dah sampai, Alhamdulillah semuanya selamat. Dan kelima-lima sahabat tadi tu pun berterima kasih kepada Pak Tam sebab berjaya handle situasi
yang agak, orang kata apa, agak mencabar kan, situasi yang mencabar, Pak Tam berjaya, orang kata apa, selamatkan 5 penumpang dia, berjaya jaga penumpang dia dengan baik walaupun bot dah pecah. Jadi memang terbaiklah Pak Tam. Dan bila dah sampai dekat daratan tu, dia orang pun berehat, orang kata apa, dah selesai lah kisah dia. Dan lepas kejadian tu, Pak Tam dah segit dah nak sewakan bot kepada orang ramai. Dan Pak Tam pun dah tak bawa bot lagi dah, kan. Jadi pengalaman tersebut akan kekal dalam ingatan beliau. Makhluk apa yang dia nampak pada malam kejadian tu, seram. Dan itu sajalah yang dapat aku kongsikan pada video kali ini. Terima kasih sebab sudi dengar. Dan terima kasih kerana sudi menonton channel Mystic Horror. Walaupun channel Mystic Horror ni masih lagi ada banyak penambahbaikan yang perlu dibuat, tetapi anda masih tetap memberi support dan sokongan. Terima kasih sangat-sangat. Dan kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Kepada yang masih belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe beserta loceng notification untuk dapat update konten-konten yang latest daripada channel Mystic Horror. Terima kasih banyak-banyak kepada yang tonton video ni. Pada malam ni aku dapat kongsikan satu kes. Pada video kali ni aku dapat kongsikan satu video saja. Dan pada video yang akan datang aku akan bawakan macam biasa 3 kisah seram, InsyaAllah. Dan mudah-mudahan supaya Allah memberi kekuatan kepada saya dan kepada semua anda semua. Okey. Terima kasih sebab sudi menonton. Jumpa anda pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Jaga diri semua.